والنبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وصحابة وقرابة والتابعين والصديقين والشهداء وأبي وأبي وصالح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الإمام شيخ حسين ناصر رضي الله تعالى عن شيخنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ulama'i al-'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa 'ulumi shaykhina wa li ulumi sa'il salihin fi darain amin amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama pembahasan kita dalam kitab Qatrul Waisiyah في علم الصوفية على الشريعة المحمدية. Tadi membahaskan perkara yang berkaitan dengan nas dari hadis Nabi SAW surah 18. Yang sebelum ini kita berhujjah dengan nas daripada Al-Quran, sumber pengambilan tasawuf tersebut daripada Al-Quran, kemudian daripada hadis Nabi SAW. Kita berhenti membincangkan sebelum ini berkaitan dengan sebuah hadis yang masyhur di kalangan ahli tasawuf, iaitu sebuah hadis kursi. Sebuah hadis kursi surah 18 yang berbunyi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli ada'i ma aftaratu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وقلبه الذي يضمر به. Hadis yang agak panjang perbahasan dia. Ma taqarraba ilayya mutakarribuna, tidaklah seseorang hamba tersebut hampir kepadaku apabila setelah mana bimisli ma iftaratu alaihim, bimisli adai maftaratu alaihim, apabila sehinggalah dia melaksanakan perkara yang aku wajibkan ke atas dia. Itulah maksudnya. Maknanya nak hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni kena buat benda yang wajib yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka hampirlah seorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat sembahyang subuh, kita buat sembahyang zuhur, buat sembahyang maghrib, sembahyang asar, buat sembahyang maghrib, sembahyang isyak, hampir kita kepada Allah Ta'ala. Buat zakat, buat haji, buat puasa, hampir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah al-mutaqarribuna. Istilah al-mutaqarrib, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala apabila dia melakukan perkara yang aku wajibkan ke atas dia. Itu hadis, memang hadis dari Rasulullah, tapi kalam-kalam Allah, makna kalam-kalam Allah. Ini hadis kursi, bukan hadis dia biasa. Hadis Nabawi, hadis Nabi dengan hadis kursi, memang hadis yang datang daripada lidah Rasulullah SAW, tapi makna kalam adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan hadis Nabi. Hadis Nabi daripada lidah Rasulullah, makna kalam daripada Rasulullah SAW. Hadis kursi, faham? Daripada lidah Rasulullah, makna kalam daripada makna kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Rasulullah sampaikan terus diilhamkan daripada Allah Azza wa Jalla. Bawah sikit daripada Quran. Al-Quran kalam Allah disampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis kursi pun kalam Allah, tapi terus disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya, dan senantiasalah seorang hamba tersebut hampir kepada aku. Jadi Allah Ta'ala beritahu, buat benda yang wajib, maka orang tersebut hampir kepada aku. Lepas tu Allah Ta'ala beritahu, dan sentiasalah seorang hamba tersebut hampir kepada aku bin nawafil, dengan dia melakukan perkara-perkara yang sunnah. Buat benda sunat, maka sentiasalah hamba tersebut hampir kepada aku. Hatta uhibbahu, sehinggalah aku jatuh cinta kepada dia, sehingga aku kasih kepada dia. Mana buat benda wajib, buat benda sunat, maka dapatlah kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira lah apa juga benda sunnah Nabi SAW. Ya? Kalau yang wajib itu Ra'sul Mal, kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, yang wajib ini modal berniaga. Sunnah ini adalah riba, adalah ribuhun dia, adalah untung dia. Untung pulang modal, kalau berniaga pulang modal naik badan bepo. Ya. Jadi kita nak untung berniaga. Untung berniaga itu adalah sunnah, melakukan perkara yang sunnah, maka dapatlah kita untung. Ya. Maka untung ini menjadi asbab, sunnah menjadi asbab seorang tersebut dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa benda-benda sunnah? Sunnah banyak. Ya, kita dah baca sebelum ni. Sunnah banyak. Sunnah, benda yang Nabi sebut, benda yang Nabi buat, benda yang Nabi akui, itu adalah sunnah. Ada benda Nabi sebut, Nabi tak buat, sunnah. Ada benda Nabi tak sebut, Nabi buat, sunnah. Ada benda Nabi tak sebut, tak buat, tapi Nabi takrir, Nabi mengakuinya, Nabi mengesahkannya, maka ia sunnah. Banyak sunnah. Ya, jadi buatlah apa juga perkara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekali Nabi sebut, walaupun sekali Nabi buat, maka ia adalah sunnah. Dia adalah syariat. Ia adalah syariat. Apa juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat. Walaupun berbentuk adat. Walaupun berbentuk adat. Kalau orang kata pakai serban ni adat bagi orang Arab, tapi bila Nabi buat, dia tak jadi adat, dah jadi syariat. Sebab dia apa juga perbuatan Rasulullah, ya, qaulan wa fi'lan, ya, sunnah qauliyah dan juga sunnah fi'liyah. Benda Nabi cakap, benda Nabi buat, semua syariat berlaku. Maka ia adalah sunnah Nabi SAW yang dia asbab seorang tersebut jadi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza ahabbtuhu, apabila aku dah kasih kepada hamba tersebut, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran bagi dia untuk dia mendengar. Wa basarahu allazi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatan bagi dia untuk dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangan bagi dia untuk dia menyentuh. Wa rijluhu allati yamshi biha, aku akan menjadi kaki bagi dia untuk dia berjalan. Ya. Wa qalbahu alladhi yadbiru bih, aku akan menjadi hati baginya untuk dia menyembunyikan sesuatu. Apa maksud hadis ini? Kalab yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu dibawa hadis ini dalam perbahasan tasawuf. Tak boleh memaham hadis ini secara zahir ayat. Ya, apa ni Tuhan nak jadi mata, Tuhan nak jadi telinga, Tuhan nak jadi tangan, Tuhan nak jadi kaki, macam mana pula? Ya. Jadi kena faham maknanya. Artinya tiada suatu pun kejadian di alam ini yang dijadikan oleh makhluk kerana pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, hati dan roh semua makhluk adalah kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud hadis dekat sini, di sisi ulama Syekh Nasir maklumkan, melihat kita kerana Allah dicipta Tuhan, penglihatan kita dicipta Tuhan, mendengar kita dicipta Tuhan, ya. Tangan bagi kita menyentuh dicipta Tuhan, kaki bagi kita berjalan dicipta Tuhan. Kena rasa macam tu, ya. Dan ia adalah salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana kita bahaskan sebelum ni. Allah itu maha mendengar. Dia beri sifat maha mendengar itu kepada kita juga, sifat ma'ani, ya.
Ya, sifat ma'ani, sifat yang berbangsa ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada pada makhluk manusia. Ya, Allah mendengar, diberinya sifat mendengar itu pada kita. Ya, Allah melihat, maha melihat, diberinya sifat melihat itu pada kita. Jadi melihat kita ni dengan sifat siapa? Sifat Allah Azza wa Jalla. Mendengar kita dengan sifat siapa? Dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ma'ani. Ya, kita dapat rasa sifat Tuhan tersebut. Maka melihat kita kena faham, dapat dan lihat ini ya Allah dengan sifat Engkau. Di mana sifat melihat pun ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beza si kita ini melihat ini dengan perantaraan, dengan menggunakan mata. Ya, sifat bagi mata dia melihat, sifat bagi telinga mendengar. Ya, ada alat dia. Allah melihat tanpa perantaraan, tak guna mata. Allah mendengar tak guna telinga. Kita mendengar menggunakan telinga. Ya, dan boleh jadi ada mata tak dapat melihat, boleh jadi ada telinga tak dapat mendengar. Sebab apa? Perlukan kepada perantaraan sifat tersebut. Ya, perlu kepada perantaraan. Bagi Allah Ta'ala tiada terbatas, tidak perlu perantaraan. Tapi sifat ni kita boleh rasa tak? Boleh rasa. Ya, boleh faham tak? Boleh faham. Melihat, kita dapat melihat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar kita dengan sifat Allah Ta'ala. Berkata-kata, kalau dalam sebahagian hadis lain, wa lisanahu alladhi yantiqu bih. Ya, dan Allah Ta'ala menjadi lidah bagi dia untuk berkata-kata. Allah Ta'ala menjadi lisan bagi dia untuk dia berkata-kata. Berkata-kata ini sifat siapa? Sifat Tuhan. Kalam. Kan? Qudrah, iradat, ilmun, hayun, sama', basar, kalam. 7 sifat itu adalah sifat ma'ani. Bahasa Yuski sebut sifat abstrak, saya kira. Ya? Abstrak. Benda yang tak boleh dilihat tapi boleh dirasa. Ya? Sifat yang berbentuk abstrak, yang tak boleh dilihat tapi boleh rasa. Tapi nak gambar, nak cerita tak tahu. Contoh tadi, kalau melihat, macam mana kita nak khabar kita melihat sesuatu perkara dalam keadaan macam mana? Boleh tak kita pegang lihat? Tak dapat kita pegang lihat tu. Ya? Buat bagi saya penglihatan 1 kilo tak dapat dah. Bagi saya pendengaran 1 kilo tak dapat. Benda yang tak dapat dipegang tapi boleh rasa. Ya, benda tak dapat tak dilukis. Macam mana lihat tu? Tolong lukis sikit. Ya, macam mana sifat melihat tu? Tolong wujudkan, jisimkan dia, jirimkan dia. Tak boleh. Dia sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita berkata dengan perantaraan, iaitu lidah. Allah Ta'ala tidak. Tapi Allah Ta'ala beri, ambillah sifat ni, ambil. Dan tujuan dia tak lain dan tak bukan untuk mengingati dia. Melihat, kita dapat melihat. Ya, Alhamdulillah, dapat melihat. Kita kena ingat siapa bagi kita lihat. Dan sifat siapa sifat melihat. Mendengar macam tu juga. Ya, berkata-kata macam tu juga. Menyentuh macam tu juga. Berjalan macam tu juga. Ya, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan adalah kejadian Tuhan min khalqillah. Semua itu tertakluk, tertulis, maktubun fi kitabin mubin, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil bahri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fil dhulumatil ardh wa la yuratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Semuanya termaktub pada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz, semua kejadian Tuhan, semua kejadian Allah Ta'ala termaktub di Lauh Mahfuz. Tak kira lah kecil, besar, hari, mimpi, besar, taubat, tak kira macam mana sekali. Semua termaktub dalam Lauh Mahfuz dengan qalamnya. Ya? Dengan qalamnya. Semua kejadian Tuhan. Ya? Semua kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalamullah, kalam Allah itu pun diletakkan di Lauh Mahfuz. Al-Quran pun diletak di Lauh Mahfuz sebelum diturunkan di Baitul Izza, langit dunia. Ya, di langit dunia. Tidak mendengar seorang hamba itu melainkan pendengaran dengan pendengaran yang dijadikan oleh Allah Ta'ala baginya. Begitulah juga penglihatan, tangan, kaki dan hati dan lain-lainnya.
Kerana semuanya itu adalah maqdur. Ini kata perkara yang telah ditentukan. Maqdur, sesuatu yang telah ditentukan. Dah ada dah Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz adalah salah satu daripada ciptaan Allah yang hebat. Fi kitabin mubin, fi lauhin mahfuz. Dalam Al-Quran kan, Lauh Mahfuz diperbuat daripada zabarjud. Zabarjud pun nama bahasa Melayu. Dibuat daripada zamrud. Zabarjud maknanya batu zamrud yang disusun rapi, rapat, cantik, delima-delima, batu-batu permata, kan? Besar. Lauh Mahfuz, kan? Dan tertulis dengannya qalam. Allah Ta'ala jadikan satu lagi makhluknya yang bernama qalam, kan? Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalam adalah qalam, wa ma yasturun, apa yang ditulis oleh qalam tersebut, ya? Apa yang ditulis oleh qalam tersebut. Maka ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya makdur, telah ditentukan, dah siap, ya? Apa juga kita sebelum, semasa, selepas, semua dah ada, ya? Cara hidup mati semua dah tertulis, ya? Dan makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu jugalah dengan lain-lainnya, ya? Semua juga, tak kira malaikat ke, jin ke, ya? Apa juga alam, mulk dan malakut. Kita dah bahas kan, mulk alam yang ada nampak, malakut alam tak nampak, himpunan bagi segala alam, ya? Besar, macam mana pula nak tulis dalam Lauh Mahfuz tu semua kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi SAW sebut, kalau Jibril itu sayap ada 600 sayap, tuan-tuan. Sakat satu sayap dah boleh menutupi bumi, ya. Macam mana masa Jibril alaihissalam, ya? Jibril alaihissalam, ya? Satu sayap dah pun mampu menutupi bumi, ya? Kalau puasa Jibril, macam mana nak puasa topek dia pula, ya? Cara puasa itu baru Jibril alaihissalam. Belum masuk malaikat lain ni, ya? Malaikat-malaikat Israfil, Mikail, itu akan joki semua tu. Macam kan ada malaikat hafazah, malaikat katabah, rakil, atil dan sebagainya, ya? Macam mana pula keadaan mereka pula? Jibril tentu lah, alam ni tak macam mana pula pasal, takkan alam sebesar bumi. Kau dah satu sayap menutupi sebesar bumi, ya? Jadi pasal Jibril alaihissalam kalau turunlah mengikut kepada rupa yang sebenar, kata Nabi SAW, kau terkejut besar. Sebab Nabi SAW melihat Jibril alaihissalam turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mengajak Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, dipeluk Rasulullah SAW oleh Jibril alaihissalam, yang menjadi asbab Rasulullah menggigil sujud, bertaat ditutup dengan sayapnya sekali. Kerana itu Rasulullah SAW apabila bertemu dengan Jibril, Jibril kena menyerupai seseorang, Jibril menyerupai seseorang. Dan itu muka Jibril seperti muka Dihyah, ya? Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, ya? Salah seorang sahabat Nabi SAW yang lawa orang, handsome orang. Jibril alaihissalam menyerupai dia, datang bertemu Nabi SAW, ya, dalam keadaan pelbagai rupa, ya? Bagaimana pula dengan alam dia, ya? Macam mana pula Allah Subhanahu wa ta'ala nak menguruskan alam para malaikat, ya? Mereka hakikatnya semua ini adalah daripada Allah, bagi Allah, dengan Allah, dan tiada daripada yang lain, bagi yang lain, dengan yang lain, tetapi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kita kerana Allah, mendengar kita kerana Allah, cakap kita kerana Allah, tangan menyentuh kerana Allah, kaki berjalan kerana Allah, hati yang menyembunyikan sesuatu pun kerana Allah, bagi Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini akad agreement yang kita dah buat dengan Allah Ta'ala sewaktu kita di alam roh, ya? Alastu bi rabbikum, Allah Ta'ala bertanya, ya?
Bukankah aku Tuhan kamu? Aku ni Tuhan kau tak? Siapa aku ni? Kan? Qalu bala syahidna. Yo, betul, kami beriman dengan kau ya Allah. Kata roh. Kata kita, roh kita lah. Kita tak ingat tu dah. Kok kita ingat betul sedih panjang kita. Kan? Agreement kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku lillahi rabbil alamin. Kerana engkau ya Allah. Ya, jadi semua yang Allah Ta'ala jadikan, ya, ke atas apa yang ada dalam hidup kita, sama ada zahir dan batinnya, adalah bagi Allah, dengan Allah, ya, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hanya pada sebutan dan akuannya sahaja daripada makhluk, kerana ia dipandang dari sudut zahirnya, ya. Memang kita yang mengangkat pinggan, kita yang mengangkat cawan, betul, tuan-tuan. Tapi secara zahir sahaja, ya, bukan dari sudut hakikat dan asalnya. Hakikat daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan jadi macam Mu'tazilah, fahaman Mu'tazilah, kan? Konsep ketuhanan diletak sebelah daripada konsep kemanusiaan. Tuhan dah jadikan kita, cukup, itu saja Tuhan. Sekarang ni yang cari makan kita sendiri, kita Tuhan tak ada mana-mana, Allah Ta'ala tak ada mana-mana. Jangan, ya? Allah Ta'ala dah menjadikan kita lah kena usaha, kena bekerja korek, kena cari joki, kena apa semua. Dan semua itu atas ikhtiar kita. Allah Ta'ala tak ada kena-mengena dalam penentuan kehidupan kita. Maka terasinglah konsep ketuhanan dan konsep kemanusiaan. Jadilah humanism, fahaman kemanusiaan, meletakkan manusia lebih tinggi dalam menentukan kehidupan mereka daripada Tuhan. Tak percaya lagi dah kepada ahli agama, tak percaya lagi dah kepada ulama, tak percaya dah kepada para masyayikh, tak percaya lagi dah kepada ahli kitab, tak percaya dah, ya. Kenapa? Kita percaya kerana usaha kita sendiri. Tuhan tak ada kena-mengena, Allah tak ada kena-mengena. Konsep kemanusiaan datang, maka lahirlah humanism, fahaman kemanusiaan. Lahirlah pluralism, ya, fahaman kesamarataan dalam semua agama, ya. Oh, Islam, Hindu, Buddha, kita sama rata, ya. Islam dengan Allahnya, Hindu dengan patungnya, Buddha dengan patung tokong dia, kita semua sama, kata dia. Ini paling dia, ya, paling dia. Inna dina indallahil Islam. Allah Ta'ala sebut siapa? Agama yang betul-betul ada di sisi aku, satu dia agama, Islam. Apalah sama dengan Islam, agama lain tak? Ya, tak boleh. Al-Islam ya'lu wa la yumna alaih. Islam tu dah tinggi dah, elok dah, kata Nabi SAW. Yang tinggi elok dah, tak perlu ada siapa tinggi yang tak buat. Islam tu mana ada tinggi dah, paling tinggi, ya. Jadi secara zahir dia memang betul lah, tangan kita mengangkat. Tapi siapa bagi kudrah tu tadi? Kudrah ni sifat siapa? Allah. Kan kita ngaji tauhid, sifat ma'ani, sifat kudrah, ya. Baik, nakkan mengangkat tadi, nak minum, kehendak nak minum, siapa punya sifat? Sifat kehendak ni sifat siapa? Sifat Tuhan. Iradat, kan? Kudrah iradat kan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita kudrat, bagi sikit je sifat kudrat kepada kita. Dapat kita bangkai ni, bangun kita orang bangun. Siapa bagi kudrat bangkai ni? Allah Ta'ala, kan? Ada orang tak pakai bangkai, terlelek, kan? Ada orang tegak, ya, tak bangun, ya, terbaring dah koreh, ya, tak ada langsung sifat kudrat. Sifat kudrat itu sifat ma'ani, sifat Allah Ta'ala. Begitu juga iradat, kehendak. Kalau tak diberi sifat kudrat iradat pada kita, macam mana datang ni? Macam mana nak makan, macam mana nak minum, kan? Betul, semua daripada kita angkat. Tapi itu zahir sahaja, zahir berlaku, kan? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Idza arada syai'an, berkehendak Tuhan nakkan sesuatu, kun, jadilah, maka jadilah dia.
Ya, faham konsep ayat tu saja dah selesai dah. Tak payah kita nak pening-pening. Justru apa sahaja yang dizahirkan pada hamba itu menempati tempat pinjaman. Ini penting ayat ni. Menempati tempat pinjaman semata-mata. Melihat dipinjam ke Tuhan. Minta tak? Kita tak minta. Tuhan beri. Ambillah. Kan? Dengan sifat Rahman dia. Sifat Rahman makna Tuhan sifat yang maha pemurah. Tak payah minta diberi. Osah pemurah. Kan? Kita pun nak beri kau kan, tunggu orang minta kat kita baru kita beri. Kan? Orang minta barulah kita beri. Allah Ta'ala tidak. Bila masa kita minta kat Tuhan, ya Allah berilah aku penglihatan. Sifat melihat tak ada, ambillah. Mendengar, ambillah. Kan? Berkata-kata, ambillah. Pek bercakap, ambil. Kudrah, iradat, ambil. Ilmu, ambil. Hayyun, ambil. Sama, ambil. Basar, ambil. Kalam, ambil. Ambil, 7 sifat ni ambil lah. Ya? Ada minta, bila masa kita minta, tak pernah minta. Pinjam, Tuhan pinjam kat kita. Pinjam pula ada tak bunga tak ada bunga ada. Bila masa pinjam diberi bunga, tak ada, ambil. Ya? Ya? Cuma bila sampai masa dia pulang, dia ambil kan? Sampai masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali dah balik. Ambil balik. Tak pun sikit-sikit ambil Dulu tak kacau mata, sekarang dah pakai kacau mata. Ya. Nikmat melihat sikit-sikit. Nikmat kudrat pun sikit-sikit ambil dia. Hak dia. Dia pemilik, ambil lah. Kita jagalah dia. Ya. Pinjaman semata-mata. Kerana itu melihat kerana Allah, mendengar kerana Allah, berkata kerana Allah, berjalan kerana Allah, menyentuh kerana Allah. Ya. Kalau ini yang kita niatkan, semua ibadat, semua pahala berlaku, tuan. Pahala berlaku. Ya, semua kalau itu yang kita niatkan, bila maksud melihat kerana Allah, makna melihat perkara yang berbentuk ibadat, melihat perkara yang bersifat ma'ruf, perkara yang diperintahkan, melihat benda yang baik-baik, bukan melihat perkara yang mungkar, perkara maksiat lah, tidak. Dengan benda yang Allah Ta'ala perintahkan, kita lihat, tengok alam, tengok kejadian Tuhan, ya? Mendengar benda yang baik-baik, tak ada mendengar benda-benda yang tak baik. Orang mengumpet, kita lari, kita jauh, ya? Kot mendengar pula orang berkata-kata fitnah, menfitnah dan sebagainya, kita berlari jauh-jauh, tak nak kita dengar, ya? Cukup, ya? Kalau kita jaga semua tu, maka kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah jawabnya. Sabda Nabi SAW dalam hadis Qudsi, ya bani Adam, maradtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku ni sakit, kata Allah Ta'ala. Aku ni sakit, ya? Adakah engkau tak datang ziarah padaku? Kata Allah, ya? Hadis ni jangan kita faham makna zahir, kita tengok syarah dia. Faham makna zahir kan paling benar kan? Pemula Tuhan sakit pula tiba-tiba Allah Ta'ala tiba-tiba nak sakit. Sebab Allah Ta'ala ni maha hebat, tak ada sakit. Sakit tu sifat kurang bagi Tuhan. Makna Allah Ta'ala ni makhluk dah itu. Bukan tu maksudnya. Jangan faham makna zahir ayat, faham pada makna ayat, ya? Mabna dan juga makna, ya? Mabna dan juga makna, ya? Faham pada makna ayat, bentuk ayat, dan faham pada makna ayat, ya? Kalau nak tengok rumah pun besar rumah orang tu, tapi nak tengok makna dalam rumah tu, nak tahu makna rumah tu, penuhlah masuk. Berapa banyak bilik berapa banyak tiang berapa banyak tingkap ke lantai, pakai lantai jenis apa, itu makna, ya? Baru faham, ya? Kalau tak duduk dalam luar, ya, agak ada 10 bilik kot, ya? Tapi rumah berapa ribu kaki persegi pun, berapa ratus persegi pun, dah kita berapa 10 bilik. Kita tengok dalam rumah kecil ada agak 1 bilik, ya kot, main agak-agak tengok dalam luar, itu makna. Masuklah, tengok makna dia, berapa bilik. Macam tu juga ayat Quran, tengok makna ayat dan tengok makna ayat tu. Macam tu juga hadis Nabi, tengok makna hadis, tengok makna hadis, kan? Kena mengaji makna, ya? Artinya, wahai anak Adam,
Adakah kamu tidak mengetahui bahawa aku jadikan si fulan itu sebagai tempat setengah perbuatanku? Maksud ya benar Adam maritu, pada aku sakit falam ta'udni, itu maksudnya apa? Ya? Adakah kamu tidak mengetahui bahawa aku jadikan si fulan itu sebagai tempat bagi setengah perbuatanku? Makna Allah Ta'ala jadikan seseorang tersebut sakit, itu maksudnya. Ya? Adam marid tu aku sakit, makna aku jadikan anak Adam itu sakit. Sakit itu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan dengan perbuatan seorang tersebut sakit pada hari itu. Siapa punya perbuatan? Af'al siapa? Af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku jadikan dia sakit, kata Allah Ta'ala. Jika kamu menziarahi dia, nescaya kamu menziarahi perbuatanku. Kalau kamu ziarah dia, maka kamu menziarahi perkara yang aku lakukan, perbuatan yang aku dah buat kepada fulan tersebut, anak Adam tersebut. Barang siapa menziarahi perbuatanku, nescaya dia menziarahi aku. Maksud tadi kita ziarah anak Adam yang sakit itu tadi, fulan bin fulan, kita ziarah orang sakit. Makna kita ziarah Allah Ta'ala maksudnya. Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan dia ni sakit. Kerana itu ziarah orang sakit ini ibadat. Ibadat ziarah orang sakit ni. Ya? Kalau musafir, orang tersebut musafir kerana nak ziarah orang sakit, ibadat sepanjang musafir. Ya? Ibadat. Inilah rahsia hikmah disunatkan kita menziarahi orang sakit dan lain-lainnya. Tetapi hendaklah kita musyahadahkan, hendaklah kita menyaksikan, hendaklah kita yakin, hendaklah kita beriman, hendaklah kita percaya Allah yang menjadikan si fulan dan mentakdirkan dia sakit. Itu maksudnya. Ya, makna kalau kita ziarah orang sakit, maknanya kita ziarah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepas tu kita ziarah Allah Ta'ala. Maksudnya macam tu. Tu maksudnya, ya benar Adam maritu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku ni sakit, kau tak nak ziarah aku ke? Maksudnya kalau ziarah orang sakit tu, maknanya kita menziarahi Allah Ta'ala yang menjadikan dia sakit. Macam tu mana Allah Ta'ala nak jadikan ibadat kepada kita. Ya, ibadat kepada kita. Mana ziarah orang sakit, maka kita yakin yang beri sakit ni Allah Ta'ala. Ya? Yang beri sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanglah sakit dia sakit tu, sakit ni doktor kebanyakan tu. Ya betul. Yang beri sakit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa kita? Allah pula yang maha Allahu syafi, anta syafi, ya Allah. Kaulah Tuhan yang maha menyembuhkan sesuatu. Dia yang beri, dia yang ambil balik. Kita minta doa dia tu. Ya? Minta doa dia tu. Tu pasal timurnya musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan bermaksud tunggu meninggal baru nak bercakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengarnya musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya daripada Allah dan kepada Allah juga kembali musibah tersebut. Ya? Semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tak jadikan satu musibah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-dua hadis ini diriwayat oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang panjang tadi, ma taqarrabu ilayya al-mutaqarribuna, ya. Hadis yang panjang itu tadi sampai hadis ya benar Adam maridtu falam ta'udni, hai anak Adam, aku sakit, ya, falam ta'udni, kenapa tak ziarah aku, kata Allah Ta'ala. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, law annakum dallaytum bi jabalin ila al-ardi bihablin ila al-ardi sufla lahabta 'ala Allah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, law annakum dallaytum bihablin ila al-ardi sufla lahabta 'ala Allah." Summa qara'a huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Ini pun satu lagi hadis yang perlu kepada perbahasan makna kalam, ya. Kalau faham dari segi benar saja daripada zahir ayat, tak sampai maksud kita. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, ya, demi Tuhan
demi Allah, ya, demi Tuhan yang diri Muhammad itu di dalam kekuasaannya, ya, law annakum dallaitum bihablin ilal ard, kalau kamu menghulurkan tali hablin kepada bumi, ya, ilal ard sufla, bumi yang paling bawah sekali, la habita 'ala Allah, maka Allah Taala akan menyambutnya. Itu maksudnya, ya, Allah Taala akan menyambut, dia akan turun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qara'a, maka dikatakan Nabi SAW baca ayat, dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir, dialah yang zahir dan yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Saya rasa kita tangguh dulu, sebab hadis ni memerlukan perbahasan yang panjang, makna kalam dia agak dalam, supaya kita jelas dan faham. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahta 'ala anbiya'ika wa awliyaika wa tariqas salihin. Allahumma ja'alna min muhibbin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma syafa'na bi syafa'ati maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barik Allahumma lana fi hadha ash-shahr al-mubarak, shahr Rajab. Allahumma ja'alna min al-maqbulin. Allahumma ja'alna min al-maqbulin. Allahumma ja'alna min al-maqbulin wa la taj'alna min al-mardudin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.